Nur Aisyah binti Abdullah. Hari ni saya nak bagi tahu mengenai apakah maksud terapi bercerita. Okey. Terapi bercerita ni adalah satu aktiviti yang digunakan oleh setiap guru di sekolah. Satu aktiviti yang digunakan oleh setiap guru di sekolah untuk menceritakan sesuatu pengalaman, sesuatu peristiwa ataupun sesuatu situasi yang berlaku terhadap kehidupan seharian. Bercerita ni dia menggunakan perkataan ataupun gambaran imej, serta gambaran serta suara intonasi yang berbeza. Suara intonasi yang berbeza tu mengikut depends kepada watak-watak yang digunakan dalam sesebuah cerita tersebut. Antara terdapat 4 elemen yang terdapat dalam cerita. Yang pertama, plot. Yang kedua, watak-watak. Yang ketiga, pandangan. Dan yang keempat, nilai-nilai murni. Okay. Untuk plot, setiap sebuah cerita terdapat pembahagian-pembahagian cerita. Maksudnya ada permulaan, ada perkembangan, ada klimaks, konflik dan masalah, dan ada penyelesaian masalah. Ada macam ending dia. So ada 4 pembahagian dalam setiap cerita, iaitu dinamakan plot. Yang kedua, watak-watak. Dalam setiap cerita mempunyai watak-watak, tak kisah watak jahat, watak baik, watak miskin, watak kaya, watak kurang baik ke, tak kisah. Tapi setiap cerita mesti ada watak-watak untuk menggambarkan setiap lakonan yang diberikan kepada sesebuah cerita. Okay. Untuk pandangan dan nilai murni, semua kanak-kanak, semua cerita kanak-kanak mempunyai pengajaran dan nilai-nilai murni yang sangat memberi motivasi kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak dapat memotivasikan diri mereka daripada cerita-cerita tersebut, seperti cerita Sang Kancil dan Buaya, cerita Gagaknya Haus dan cerita Anak dan Kura-Kura. Terdapat beberapa pengajaran dalam cerita kanak-kanak yang kanak-kanak boleh mengambil iktibar daripada cerita tersebut. Yang pertama, seperti cerita Anak dan Kura-Kura, kita tidak perlu sombong atas kelebihan yang kita ada. Setiap manusia ada kebaikan, ada keburukan, ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kepada kita mestilah tidak sombong untuk dapatkan apa yang kita nak. Okey, terapi bercerita juga adalah satu pendekatan yang paling berkesan untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku. Contohnya, ada seorang pelajar yang mempunyai masalah tingkah laku yang sangat teruk. Jadi daripada terapi bercerita, daripada kita bercerita masalah kanak-kanak tu, kita dapat menyelesaikan masalah kanak-kanak tu. Contohnya, guru akan bertanya kenapa kepada kanak-kanak tu jika terdapatnya kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku. Daripada situ kanak-kanak tu akan meluahkan masalah dengan bercerita. Macam yang saya katakan, cerita dapat mengajar cara penyelesaian masalah secara kreatif. Maksudnya daripada kita bercerita, kita dapat selesaikan masalah. Contohnya, dalam cerita mengandungi masalah dan kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara kita berceritakan masalah kita dengan seseorang. Contohnya, untuk kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang bermasalah, ibu bapa dan guru haruslah memainkan peranan penting dalam sentiasa menanyakan kenapa dan sentiasa mengambil berat dan memberi tumpuan kepada kanak-kanak seperti ini untuk mereka rasa yang mereka
dihargai, diutamakan dalam menyelesaikan masalah mereka yang mereka hadapi. Seperti Helen Keller dalam The Story of My Life menulis, dengan mendengar cerita merupakan cara yang terbaik dan cara yang mudah untuk kanak-kanak menguasai bahasa. Maksudnya dalam terapi bercerita, dalam kita menceritakan masalah dan kita mendengar masalah kanak-kanak tu dapat menguasai bahasa daripada bercerita, dapat memperkembangkan perkembangan literasi awal mereka dan dapat memanipulasikan memikir dunia secara rasional. Oleh itu, setiap guru maupun kaunselor dan serta ibu bapa juga perlulah mencuba menggunakan pendekatan terapi bercerita ni untuk meneroka dan untuk cuba mendekati murid-murid yang bermasalah dengan bercerita. Contohnya, guru boleh bertanya kenapa dan guru boleh memberi pandangan seperti berceritalah dengan cikgu, apa masalah Ali, apa masalah Abu, kenapa macam tu, kenapa macam ni, kenapa diam je, contohnya begitu. Untuk kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku yang bermasalah, mungkin agak sukar untuk mereka meluahkan masalah secara terbuka. Oleh itu, guru dan kaunselor serta ibu bapa perlulah mencari inisiatif lain untuk mencari sumber yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut, supaya kanak-kanak tersebut dapat bercerita masalah kepada kita dengan menggunakan terapi bercerita. Okey, sekian. Terima kasih.